Baik, seterusnya kita akan pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu setup ataupun bina Google Form untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Okey, kita sudah siap buat sijil dan seterusnya bina Google Form. Dan step ini sebenarnya boleh skip sekiranya kita sudah ada data. Okey, kalau kita belum ada data, untuk kita proses, kita baru mau kumpul, sebab itu kita kena buat Google Form. Jadi langkah-langkah untuk kita membina Google Form adalah kita pergi pada kita punya folder. Selepas itu kita klik new dan pilih Google Form. Ataupun kita boleh juga right click sini dan kita tekan Google Form. Itu yang paling cepat lah. Okey, selepas itu kita namakan dululah Google Form kita. Contoh okey. Kita klik sini, dia akan follow apa yang ada sini. Cuma tidak semestinya yang sini dengan yang sini ni adalah sama. Kita boleh juga tambah sekiranya perlu. Oops. Okey. Untuk soalan-soalan di sini, item-item yang perlu ada di dalam Google Form ini adalah terpulang kepada keperluan dan kesesuaian program yang rakan jalankan. Sekiranya hanya perlu sekadar maklumat yang ada dalam sijil, masukkan tu je lah. Tapi kalau perlukan maklum balas program, bagi komen dan cadangan, rating dan sebagainya, boleh juga masukkan sini. Cuma yang kena ada dalam Google Form ini adalah maklumat seperti mana yang ada dalam kita punya sijil penyertaan. Sebab kita buat sijil kan. Jadi kalau contoh dalam saya punya sijil ni ada dua, iaitu nama peserta dan juga nombor kad pengenalan. So dua-dua benda ni kena ada dalam kita punya Google Form lah. Dan ejaan yang ada di sini ni perlu sama dengan di dalam Google Form. Perlu tally. Kalau sini full ejaan dia nombor kad pengenalan, di dalam sini pun kena nombor kad pengenalan. Tidak boleh nombor KP saja. Nanti dia tidak dapat detect. Okey. So biasanya apa yang saya buat adalah saya copy paste saja supaya tiada error, supaya sama saja. Okey, saya copy paste. Lepas tu yang ini pun sama, saya copy. Saya buat new question dan saya pastekan di sini. Okey. Lepas tu kita edit lah. Okay, nama ni kita edit kepada short answer dan kita buat dia required supaya dia wajib jawab. Nombor kad pengenalan ni pun kita buat short answer juga dan buat dia required. Seterusnya, selain daripada saya biarkan soalan ni begini, biasanya saya akan tambah setting tambahan di sebelah kanan ni. Okay. Setting tambahan, description. Saya akan tambah penerangan untuk soalan yang ini. Okay, saya letak description. Contoh soalan nama ni selalunya saya akan buat macam gini. Kenapa saya minta huruf besar saja? Supaya sijil nanti dia akan nampak lebih kemas lah. Okay. Sama juga dengan yang ini. Nombor kad pengenalan ni pun saya akan buat description juga. Okay, penerangan kepada nombor KP ni. Saya mau dorang yang isi Google Form ni sila type nombor KP tanpa sempang. Okay. Alright, seterusnya selain daripada saya buat description, biasanya saya akan letakkan formula juga supaya formula ni akan lebih kawal Google Form ni lah. Sebab kalau macam sekarang ni, kalau saya preview, walaupun kita ada arahan seperti ini, sebenarnya orang yang mengisi Google Form ni masih boleh isi Google Form ini tanpa ikut arahan yang kita bagi. Contoh, dia cakap guna huruf besar, kalau saya guna huruf kecil pun dia boleh terima. Ni. Sama juga dengan nombor kod pengenalan ni. Kalau saya type saja, ada sempang pun, dia masih boleh terima. Okay, dia tidak error. So kalau saya tekan submit pun boleh. Jadi benda ni saya tidak mahu dia berlaku. Sebab itu saya akan letakkan formula pada bahagian respon validation. Lepas tu yang ini saya tukar pada regular expression. Biarkan pada konten, sebenarnya ada banyak ni. Tapi kita pilih konten.
Lepas tu kita ambil formula. Formula ni saya bagi dalam email. Copy dan paste. Itu untuk huruf besar. Dan custom error, sila guna huruf besar. Maksudnya kalau dia guna huruf kecil, nanti error teks ni akan keluar lah. Sama juga dengan nombor kad pengenalan. Saya akan letakkan formula pada respon validation. Pilih regular expression, biarkan pada konten dan kita copy paste formula nombor IC tanpa sempang ni. Copy. Lepas tu kita pastekan dekat pattern ni. Dan tulis custom error. Sila type copy tanpa sempang. Okay. Alright. Sekarang ni kalau kita preview lagi sekali, dia tidak boleh buat ikut suka hati sudahlah. Okay. Nampak. Yang ini pun sama. Kalau ada tanda sempang ni, dia tidak terima ni. Kalau tekan submit pun tak boleh. Sebab dia tidak ikut pada kita punya setting. Jadi mau tak mau dia kena ubah. Barulah dia boleh submit. Okay. Itu sedikit tips berkaitan dengan Google Form ni lah. Dan formula ni saya dapat daripada Cikgu Malik sebenarnya. Sifu saya. Okay, GCT. Seterusnya adalah kalau sudah setting bahagian soalan ni, satu lagi kita boleh tambah email. Soalan email. Email. Dan kita buat dia required. Boleh juga tambah description lagi. Sila pastikan alamat email yang di type adalah betul. Boleh sambung lagi untuk membolehkan anda menerima ECGL. Okay. Kalau tidak mau buat di sini pun, okay, kalau tidak mau buat soalan di sini pun, sebenarnya kita boleh juga pergi pada setting. Lepas tu kita klik pada collect email ni. Okay, kalau kita klik pada email ni, kalau kita save, nanti soalan bahagian email ni akan keluar. Tu, okay. Tidak semestinya kita buat sendirilah. So, kalau kita klik tu, dia akan auto keluar soalan bahagian email ni. Right, kita pergi terus pada setting tadi. Ini collect email ni yang macam tadi. Lepas tu kalau respon receipt ni kita tick, kalau kita mau bagi salinan soalan Google Form ini yang sudah dorang jawab kepada orang yang mengisi Google Form lah. Tapi kalau kita tidak mau bagi salinan, rasanya tidak perlu, tak payah tick. Seterusnya require sign ini. Kalau kita restrict user, ini maksudnya kita akan limitkan Google Form ini kepada organisasi tertentu. Kalau Google Form ni saya buat menggunakan EDDIC sekarang, maksudnya hanya pengguna EDDIC sahaja yang boleh guna dan buka isi Google Form ini. Tapi kalau saya buat, contoh saya buat Google Form ni menggunakan MOE, maksudnya hanya pengguna MOE sahaja yang boleh buka Google Form ni dan isi. Tapi kalau kita mau open kepada semua email pengguna di luar organisasi, maksudnya tidak payah tick lah. Yang ini limit one respond, dia akan kasih limit pengisian Google Form ni. Satu account email tu satu saja dia boleh isi. Okay. Yang ini saya tidak ni ikut keperluan. Kalahkan. Okay. Seterusnya presentation. Yang ini progress bar ni dia akan tunjuk setakat mana sudah orang yang mengisi Google Form tu. Dia punya progress lah. Contoh ada 10 page, dia akan beritahu orang yang isi Google Form tu page 1 daripada page 10 contoh. Yang ini saya tidak tick. Yang shuffle question order ni pun saya tidak tick. Sebab yang ini hanya untuk ubah kedudukan soalan. Setiap kali kita buka Google Form, soalan tu berubah-ubah kedudukan dia. Biasanya ini orang buat untuk quiz ni. Okay, yang ini saya tidak tick. Yang ini kalau kita mau letakkan link untuk pengisian semula. Biasa lepas submit tu, kalau kita mau ada link baru muncul untuk dia isi balik Google Form, kita tick lah. Kalau kita tidak mau, kita boleh sahaja tidak payah tick. Okay, yang ini confirmation message ni adalah pesanan yang kita akan bagi kepada orang yang telah mengisi Google Form kita. Sebagai contoh, data anda telah disimpan. Terima kasih. Simple lah. Apa-apa yang kita mau masukkan dekat sini boleh. Contoh memasukkan link, semakan, memasukkan
link dashboard sijil ke apakah, boleh letak di sini, disimpan pula. Okey, bahagian quiz ini kita tidak payah sentuh, yang ini hanya untuk quiz. Jadi setting semua okey, kita hanya perlu tekan save. Alright, yang bahagian ni saya tidak sentuh untuk kali ni. Right. Seterusnya bila kita sudah settle untuk bahagian soalan ni, semua maklumat yang kita perlukan untuk dalam sijil sudah ada. Jadi kita pergi kepada bahagian response dan kita klik kepada create spreadsheet. Right. Create spreadsheet dan buat yang baru. Ni buat yang baru. Ini kalau ada sudah kita punya spreadsheet lah. Okay, untuk contoh ni saya akan tunjuk create yang baru. Okay, tekan create tadi dan dia akan bawa kita kepada paparan Google Sheet. Okay, jadi selepas ni kita akan teruskan langkah yang seterusnya, iaitu bahagian setting Document Studio.